Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan inayahnya dapat juga sama-sama kita berkumpul dalam program Halaqah Guru Pendidikan Islam Siri 8 peringkat Negeri Perak tahun 2023 ini. Bagi memulakan majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang diraihkan Al-Fadil Ustaz Ahmad Rijaluddin bin Muhammad Ramli selaku pembaca maksurat. Yang berbahagia penceramah kita pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi bin Jusuh, para guru serta tidak dilupakan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Maksurat dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, link kehadiran SPL KPM akan diberi pada penghujung program kita pada hari ini. Oleh itu, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Ahmad Rijaluddin untuk membacakan maksurat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسينا به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا تعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك
وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك لسانا راطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rijaluddin atas bacaan maksurat sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tujuan kita berkumpul pada hari yang indah ini adalah untuk mendengar sebuah perkongsian ilmu khas bertajuk Membaca Jendela Dunia. Sehubungan dengan itu, pihak majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kehadiran semua, khususnya guru pendidikan Islam ke program halaqah pada hari ini. Semoga program ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam membimbing dan mentarbiah anak-anak kita dalam zaman yang penuh dengan mihnah dan tribulasi ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi bin Jusuh untuk menyampaikan perkongsian ilmu. Oleh itu, marilah kita sama-sama meminjamkan sebentar mata, telinga dan hati kita agar ilmu yang bakal disampaikan dapat kita hayati dan manfaat bersama. Majlis dengan penuh ta'zimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis kita Ustaz Muhammad Rafiqi. Seterusnya sidang penonton sekalian sempena dengan halaqah guru pendidikan Islam peringkat negeri Perak siri yang ke-8. Alhamdulillah, pertamanya saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam satu majlis perkongsian ilmu. Insya-Allah moga-moga dia memberi manfaat bukan sahaja untuk kita, bahkan untuk semua sekali. Sidang penonton sekalian, hari ini tajuk yang saya akan bicarakan iaitu membaca jendela dunia. Saya sengaja memilih tajuk ini kerana membaca adalah satu perkara yang sangat berguna untuk diri kita. Bahkan Islam sangat menuntut kita untuk menjadi orang yang berguna, bukan saja untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Sebab itu, untuk salah satu cara untuk menjadi orang yang berguna kepada masyarakat, kepada negara, ialah dengan banyaknya kita membaca buku. Sebab itu bertepatanlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah, yakni wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yakni sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sidang penonton sekalian, daripada ayat ini, surah Al-Alaq ini, ayat 1 hingga 5, menunjukkan kepada kita bahawa membaca adalah perintah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia merupakan permulaan dakwah Nabi yang mula dengan ayat ini, dengan surah ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawa membaca bukan satu hobi, satu perkara yang main-main. Membaca merupakan salah satu wasilah untuk memperoleh ilmu bagi diri kita, keluarga, masyarakat dan negara. Sebab itu nak menunjukkan di sini bahawa membaca adalah sangat penting menurut Islam. Bahkan kalau kita melihat bagaimana yang saya baca ayat tadi, merupakan wahyu yang pertama dan perintah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang keduanya, kita melihat bagaimana kesungguhan malaikat Jibril alaihi salam mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Bagaimana yang kita ketahui daripada sirah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah di Gua Hira, sehinggalah malaikat Jibril alaihissalam satu hari satu malam memeluk Nabi Muhammad SAW daripada belakang, suruh Nabi baca. Nabi tak boleh baca. Malaikat peluk kali yang kedua, Nabi tak boleh baca juga. Sehinggalah kali ketiga malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang dibaca oleh Jibril, menunjukkan kepada kita bahawa membaca adalah satu perkara yang sangat penting kepada umat Islam. Yang ketiganya, saya juga ingin melihat kepada sejarah keunikan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW menawarkan pembebasan tawanan perang Badar yang ditawan dalam peperangan Badar kepada orang musyrik. Sesiapa yang boleh mengajar membaca anak-anak orang Islam di Madinah ketika itu akan dibebaskan. Menunjukkan Nabi memberi pilihan, menunjukkan kepada kita bahawa membaca itu adalah sangat penting. Kita melihat contoh yang lain, bagaimana Nabi SAW pernah melantik Sayyiduna Zaid bin Thabit
radhiyallahu anhu sebagai penulis Al-Quran, penterjemah bagi bahasa Syriani dan Ibrani, dan penulis surat, walaupun ketika itu umur Zaid bin Thabit baru berusia 13 tahun. Bermakna sesiapa yang banyak membaca, yang banyak mencari ilmu, maka yang diangkat kedudukannya di sisi Islam. Seterusnya, kita melihat juga kisah bagaimana bukan sahaja pada zaman Nabi SAW, bah juga pada zaman kerajaan Abbasiyah, ketika zaman kerajaan Umayyah dan lain-lain lagi. Kita melihat bagaimana ketika zaman Abbasiyah, iaitu bagaimana perpustakaan Baitul Hikmah di kota Baghdad yang telah dimusnahkan oleh tentera Mongol yang menawan kota Baghdad ketika itu. Dikatakan bahawa bagaimana tentera Mongol ini yang menawan kota Baghdad, yang juga menawan perpustakaan agung Baitul Hikmah yang kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, telah dimusnahkan oleh tentera Mongol. Diriwayatkan bagaimana sungai Tigris bertukar warna menjadi hitam akibat banyak buku-buku yang dibuang oleh tentera Mongol ini. Kita juga melihat bagaimana pada zaman para salafus salih, bagaimana sebagai satu setikan motivasi kepada kita betapa pentingnya membaca menurut Islam itu. Contoh, Qadi Abu Yusuf yang lahir pada 113 Hijrah dan meninggal dunia pada 182 Hijrah sempat berbincang berkaitan hukum bersama muridnya dalam keadaan yang nazak. Dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani yang lahir 132 Hijrah dan meninggal pada 189 Hijrah juga sentiasa membawa buku untuk dibaca. Apabila dirinya berasa tidak tenteram ataupun berasa dirinya tidak seronok, beliau akan mengambil buku lain pula untuk membaca, menunjukkan bagaimana para pesoleh ini ketika zaman para salafus salih ini sangat menitik beratkan bacaan. Tidak, kalau kita melihat juga kepada Ubaid bin Yaish, iaitu guru Imam Bukhari dan Muslim, selama 30 tahun disuapkan makanan oleh adiknya sedangkan tangannya sedang menulis hadis-hadis, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya bahan bacaan untuk umat Islam ketika zaman itu. Itu juga kita pernah mendengar ataupun kita pernah mendengar kata-kata yang dinukilkan, yang disebut oleh Napoleon Bonaparte, iaitu yang mengatakan bahawa buku sangat berpengaruh, sehingga beliau pernah berkata, aku lebih takut dengan 4 orang penulis daripada 1000 senjata yang ada. Menunjukkan kepada kita contoh-contoh yang saya sebut sebentar tadi, daripada zaman Nabi SAW, daripada zaman kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah, seterusnya orang-orang lepas juga menitik beratkan soal bacaan buku, soal ilmu, kerana dengan buku, dengan ilmu itu akan mengangkat darjat seseorang. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita sebagai guru pendidikan Islam, kita sebagai guru yang diberi amanah untuk mengajar anak-anak murid di sekolah, untuk mengajar di sekolah rendah, di sekolah menengah, di surau, di masjid, forum dan sebagainya, sudah tentu kena lagi-lagi menitik beratkan soal membaca ini. Kerana sesiapa yang tidak membaca, dia tidak akan bertambah ilmunya. Kerana sekarang peperangan bukannya soal senjata, kecanggihan senjata, tetapi soal minda, soal kehebatan ilmu yang ada, yang boleh mengalah segala-galanya. Oleh sebab itu, di ruang yang ada ini, saya mengambil kesempatan untuk mengajak diri saya dan mengajak sidang penonton sekalian untuk sentiasa membaca. Untuk apa? Kerana kelebihan membaca itu sangat banyak. Antaranya ialah dia boleh menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Dengan membaca,
kita boleh menambah ilmu pengetahuan. Apa saja bahan bacaan yang kita ada, sama ada agama, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita sebagai guru pendidikan Islam sudah tentu menitik beratkan soal agama, soal akidah, soal ibadah, soal sirah, soal tasawuf dan sebagainya. Kita bergeluman dengan murid-murid di sekolah rendah, kita bergeluman dengan pelajar-pelajar sekolah menengah yang sekarang banyak menonton, banyak berguru dengan Profesor Google. Sudah tentu bila mereka berguru dengan Profesor Google, kita juga perlu lebih advance daripada mereka, lebih banyak ilmu. Sudah tentu satu bacaan yang perlu kita ada, bacaan buku-buku dan juga bacaan suasana yang berada di sekeliling kita. Kita juga melihat bahawa bukankah saja kita bertanggungjawab dengan murid-murid dan pelajar di sekolah, bahkan juga kita bertanggungjawab dengan masyarakat di surau, di masjid dan di mana saja. Sudah tentu bila kita bergeluman dengan masyarakat, sudah tentu berbagai persoalan yang akan ditanya oleh masyarakat. Bila kita tidak membaca, bagaimana kita ingin menjawab soalan yang dikemukakan oleh ahli jemaah, sama ada surau atau masjid atau di mana-mana saja. Dan sudah semestinya kita tidak mahu dicop sebagai seorang yang kekurangan ilmu. Sebab itulah sebagai guru pendidikan Islam, kita kena sentiasa menambah ilmu pengetahuan lebih pada orang lain, supaya menampakkan bahawa guru pendidikan Islam terutama di Perak ini mempunyai ilmu yang mantap untuk disampaikan kepada masyarakat. Bahkan kita boleh berinteraksi, berasimilasi dengan masyarakat dengan pelbagai persoalan yang berlaku di sekitar kita. Seterusnya, yang kedua, saya juga ingin mengajak kepada sidang penonton sekalian, banyaknya kelebihan membaca. Yang keduanya ialah dia juga boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita membaca, banyak, terutama kita guru pendidikan Islam, banyak kita berbaca soal, kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, kita membaca sirah, kita membaca tauhid, kita baca fiqh dan sebagainya. Semuanya itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya suruhan Allah taala, adanya larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila hadir dalam diri kita keinsafan, maka kita takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak-banyak dalam Al-Quran dan hadis memberikan peluang kita untuk berfikir, memberi peluang kita untuk bertadabbur, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melahirkan peribadi yang terbaik. Kemudian kita mengajak keluarga kita, mengajak masyarakat kita berdasarkan kefahaman apa yang kita baca. Sebagai contohnya, saya bawa satu contoh yang ringkas. Dan surah Al-Ghashiyah ada Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Empat ayat yang saya baca ini sudah menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran ini bukannya mainan manusia, bukannya ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pernah mencabar mana-mana yang tidak yakin Al-Quran itu daripada Allah taala, bawalah satu surah seperti Al-Quran. Allah pernah mencabar dalam surah Al-Baqarah, bawa seperti Al-Quran, tapi sudah tentu manusia tidak boleh buat seperti Al-Quran. Bermakna benarnya itu Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat ayat yang saya baca tadi, 4 ayat dari surah Al-Ghashiyah menunjukkan bahawa Allah menyebut afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Apakah kamu tidak memerhatikan, tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan, dan bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bukit itu ditegakkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Bila Allah sebut begini dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa Allah kita minta kita berfikir, minta kita memerhati bagaimana unta itu diciptakan. Sudah tentu ada kehebatan, keistimewaan bagaimana unta itu diciptakan.
Juga Allah menunjukkan kepada kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana langit itu ditinggikan tanpa ada tiang, tanpa ada alat yang mencokongnya. Juga kita melihat bagaimana bumi itu bukit itu ditegakkan dan juga bumi itu dihamparkan. Ini semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengingat kebesaran ini, kehebatan ini, maka kita akan sentiasa iman kita bertambah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, yang ketiganya adalah bila kita banyak membaca, kita banyak ilmu, bermakna kita boleh share, kita boleh berkongsi dengan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, masyarakat kita, dan semua orang kita boleh berkongsi. Bila kita banyak ilmu, bila kita banyak ilmu, kita berkongsi ilmu dengan orang lain, dan orang lain menggunakan ilmu kita itu untuk manfaat bersama, untuk manfaat ummah, untuk manfaat Islam, sudah tentulah pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa thalath, sadaqatun jariyah aw ilmun yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ataupun waladun salih, anak yang saleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Sidang penonton sekalian, saya ingin mengambil yang kedua, menjadi amal jariah kepada kita bila kita sudah meninggal dunia, berada dalam kubur, tidak ada teman yang tak boleh menolong kita lagi, tidak ada isteri di sisi kita, tidak ada anak-anak kita, tidak ada ustaz kita, kawan-kawan kita yang menolong kita. Apa dia? Iaitu amal jariah. Sebagaimana yang saya sebut tadi, bila kita banyak membaca, kita menyebarkan ilmu, orang guna ilmu kita balik, manfaat untuk diri mereka, bahkan pahala mengalir kepada kita walaupun telah meninggal dunia. Dan kita kena percaya dengan apa yang saya sebut ini, kerana semua itu datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fiikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya bila kamu berpegang teguh dengannya, iaitu kitab Allah, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya, bila kita banyak membaca, bermakna kita dapat kelebihan yang keempat, iaitu kita dapat menjelajah dunia tanpa meninggalkan rumah kita, tanpa meninggalkan Malaysia kita. Kita bukannya orang kaya, kita bukannya banyak duit. Kalau ahli perniagaan, orang kaya sudah tentu dia boleh pergi keluar negara begitu saja, boleh pergi pagi, balik petang, boleh pergi hari ini pergi, esok balik, tidak ada masalah. Sama nak pergi ke United Kingdom, nak pergi ke Mesir, nak pergi ke mana sahaja, tetapi kita tidak ada duit, kita tidak seperti orang lain, kita bukannya orang korporat. Sudah tentu dah caranya untuk menambahkan ilmu berkenaan dengan dunia, maka sudah tentu dengan cara membaca. Bila membaca, kita akan dapat mengetahui dengan sejelas-jelasnya bagaimana keadaan, suasana, pergolakan yang berlaku di luar negara. Semua itu kita dapat daripada bahan bacaan, perkongsian dan sebagainya. Sudah tentu membaca ini sangat penting. Sebagai contohnya, sekiranya kita mengajar sirah dan kita tidak pernah pergi ke Mesir, kita tidak pernah pergi ke Mekah, kita tidak pernah pergi ke Madinah, kita tidak pernah pergi ke Yaman, kita tidak pernah pergi ke Syam, kita tidak pernah pergi ke Palestin, bagaimana mungkin kita ingin menerangkan secara jelasnya peta Arab Saudi, peta Madinah, peta Mekah, Yaman di mana, Syam di mana kepada ahli qaryah ataupun ahli jemaah di surau, di masjid, ada mana saja. Tetapi kita bila banyak kita membaca, kita mengetahui kedudukan itu, sudah tentukah para jemaah yang mendengar kuliah kita akan lebih terkesan, akan lebih nampak bagaimana apa yang kita nak tunjukkan. Contoh kedudukan peta di Mekah, Madinah, Yaman di bawah, Yaman di mana,
bila kita menceritakan peristiwa yang berlaku kepada kaum Ad dan Thamud, di mana? Kita menyebut di Yaman. Yaman di mana? Kita mengukit bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlaku di Yaman, di Syam dan sebagainya. Sudah tentu bila kita membaca, kita mengetahui dengan sejelas-jelasnya dan kita dapat menerangkan dengan sebaiknya kepada para pendengar dan juga kepada ahli jemaah yang mendengar kuliah kita atau yang sewaktu dengannya. Sidang penonton sekalian, yang kelima, kelebihan membaca juga, saya pernah membaca satu artikel berkenaan dengan kelebihan membaca ini, iaitu bila kita banyak membaca, dia boleh meningkatkan daya imajinasi dan kreativiti kita. Sebab itu saintis menyebut apabila kita banyak membaca buku, menyebabkan sel-sel otak kita lebih aktif, terutama sel otak kanan yang bekerja mencipta pelbagai imajinasi, kreativiti dan idea. Sebab itulah kita melihat sebagai contohnya Thomas Alva Edison, iaitu seorang yang gemar membaca. Bila gemar membaca, dia sentiasa memperoleh idea dan mengeluarkan idea-idea baru yang tidak pernah terfikir oleh orang lain. Ini asbab daripada banyaknya membaca buku. Sebab itu kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, lebih-lebih lagi sebagai guru pendidikan Islam, lebih lagi perlu membaca, kerana kita ingin mengambil perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama tadi yang saya sebut tadi, iaitu Iqra, bacalah. Tanpa baca kita tidak memperoleh ilmu. Cuma saya nak sebut di sini ialah cuma sedihnya bila kita melihat keadaan sekarang ni, terutama umat Islam masa kini, terutama khususnya di Malaysia ini, kita boleh melihat kepada remaja kita, kita boleh melihat kawan-kawan kita, kita boleh melihat keluarga kita boleh melihat masyarakat kita, betapa kurangnya minat untuk membaca buku, untuk mendapatkan ilmu. Satu kajian yang dibuat oleh Perpustakaan Negara pada tahun 1996 dan 2005 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia hanya membaca 2 buah buku setahun secara purata. 2 buah buku saja, berbanding dengan rakyat Jepun dan Perancis yang membaca 10 buah buku secara purata setahun, dan juga rakyat Amerika dan Kanada yang paling kehadapan, iaitu membaca buku sebanyak 17 buah buku. Menunjukkan kepada kita, bila banyaknya membaca, taraf masyarakat itu akan meningkat. Bila taraf masyarakat akan meningkat, menyebabkan negara itu kehadapan dari pelbagai sudut. Kerana apa? Dapat ilmu daripada bahan bacaan. Yang sedih juga ialah bila kita kurang membaca, kurang minat membaca, maka taraf masyarakat tidak akan meningkat. Sebab itu kita melihat sekarang ni golongan beliau, terutama masyarakat kita pada hari ini, lebih menjerumus ke arah hedonism dan hiburan berasaskan digital. Jangan kita terkejut jika masyarakat hanya mengenali artis dan ahli perniagaan berbanding dengan ilmuwan dan pencipta sejarah. Kerana apa? Artis disebut-sebut, artis sebagai idola, ahli perniagaan dianggap sebagai orang yang berjaya, sebagai orang yang hebat, orang yang bijak, berbanding dengan ilmuwan yang tidak dikenal. Sedangkan ilmuwan itu sebenarnya orang yang hebat. Kerana apa? Kerana dapat memberikan ilmu, dapat memberikan perkara-perkara baru dalam pendidikan dan sebagainya. Sebab itu, oleh sebab inilah kita merasa sesuatu perkara perlu dilihat kembali, terutama oleh diri kita sebagai guru pendidikan Islam, bagaimana kita ingin memberi satu motivasi kepada belia-belia
di Malaysia ini terutama dalam masyarakat kita supaya minat membaca. Itu semua tanggungjawab kita sebagai guru pendidikan Islam. Sebab itu daripada sekolah rendah lagi dan sekolah menengah lagi, sepatutnya kita berusaha menggalakkan untuk pelajar-pelajar kita, murid-murid kita sentiasa minat membaca, supaya nanti menjadi meningkat remaja, meningkat belia, dewasa, mereka insya-Allah lekat minat kepada membaca. Yang kedua je, kita melihat juga keadaan masyarakat Malaysia juga. Ada yang banyak membaca, tetapi banyak waktu dihabiskan dengan membaca, namun bahan bacaan tersebut tidak bermanfaat, tidak berfokus, bahkan tidak mengetahui apa yang dibaca. Dan kalau baca pun untuk murid-murid dan pelajar-pelajar, bahkan di universiti sekalipun, mereka terbatas hanya membaca buku-buku teks ataupun nota-nota kuliah untuk tujuan peperiksaan dan bukannya lahir dari kecintaan kepada ilmu. Sebab itu biasa kita dengar pepatah menyatakan, bukan pepatah, biasa kita dengar kata-kata menyebut ialah bila habis saja peperiksaan, bermakna semua sudah habis, sudah lupa. Kerana apa? Mereka membaca untuk peperiksaan. Sebab itu mereka betul-betul lumus, berjaga malam menghafaz teori-teori, menghafaz formula-formula semata-mata untuk peperiksaan, untuk ujian. Termasuklah ibu bapa kita. Saya masih ingat dulu bila UPSR dihapuskan, ramai ibu bapa yang komen, bagi kritikan kerana mereka menganggap bahawa UPSR itulah segala-galanya. Mereka bila anak mendapat 5A, 6A dalam UPSR, itulah kejayaan sebenarnya. Habis UPSR, ilmu habis. Habis SPM, ilmu habis. Itu sebenarnya yang patut kita sebagai guru pendidikan Islam untuk melihat balik bagaimana ilmu yang kita sampaikan lekat dalam minda murid-murid dan pelajar-pelajar kita untuk meneruskan kehidupan di masa hadapan, seterusnya merencana masa depan negara kita. Oleh sebab itu saya kongsi di sini untuk tatapan semua sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, supaya marilah kita bersama-sama untuk memupuk minda membaca, mengubah minda anak-anak kita, mengubah minda murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, masyarakat kita di sekeliling kita untuk minat dengan membaca. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, auzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Oleh sebab itu saya sarankan di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sidang penonton sekalian, untuk sama-sama kita memerhati. Sekiranya apa yang saya sebut ini betul dan boleh diguna pakai, ambillah. Sekiranya tidak boleh, tidak berbetulan dengan apa yang difikirkan oleh sidang penonton sekalian, tidak mengapa, tapi boleh ambil daripada bacaan lain ataupun ilmu lain. Tapi ini sebagai perkongsian sahaja, supaya kita cuba praktikan bagaimana kita itu mengubah minda dengan diri kita dulu, dengan keluarga kita dulu, barulah kepada murid, pelajar, masyarakat, seterusnya menjadikan negara kita sebuah negara yang suka membaca, insya-Allah. Di antara yang pertamanya saya ingin menyebut, kita pastikan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas membaca untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk peperiksaan. Ikhlas untuk mencari ilmu, menggali ilmu, mencari di mana saja semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan permudahkan niat kita bila kita niat dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu bermula dengan niat. Yang kedua, kita hendak merakit strategi membaca. Kita tidak boleh sekadar niat untuk membaca, membuka minda, tetapi kita tidak ada strategi membaca. Sudah tentu strategi membaca di antara pemangkin kita, supaya kita dapat membaca dengan istiqamah, dengan berterusan sehingga akhir hayat kita. Saya sarankan begini. Yang pertamanya, kita ambil yang mudah dulu, iaitu kita azamkan diri kita
untuk membaca 10 minit setiap hari. Ambillah waktu mananya. Saya mencadangkan 10 minit itu di waktu sebelum tidur. 10 minit terpulang pada sidang penonton sekalian. Ambil masa 10 minit sebelum tidur, pastikan kita membaca. Jadikan tabiat, jadikan amalan kita, insya-Allah. Sekiranya betul-betul kita mengikut strategi ini, insya-Allah bacaan kita ni berkekalan. Selepas 10 minit kita baca setiap hari, bayangkan sebulan, 2 bulan, setahun, bila sudah jadi habit kita, di mana-mana sahaja kita akan suka membaca. Bahkan kita akan membawa buku kita ni di mana-mana sahaja, bila di mana-mana saja, kerana kita ingin habiskan bacaan kita. Saya bawa satu contoh. Saya pernah bercakap dengan seorang bekas ahli parlimen dan seorang senator. Sekarang sudah meninggal dunia. Satu hari saya berjumpa di masjid dan bercakap dengan beliau, dan beliau memberitahu satu perkara yang sangat menarik perhatian saya, iaitu dia memberitahu, iaitu niat dia untuk menghabiskan tafsir Al-Azhar, menghabiskan tafsir Al-Azhar itu sebelum meninggal dunia. Alhamdulillah, dia dapat habiskan sebelum meninggal dunia. Bila saya bertanya kepada beliau bagaimana beliau laksanakan perkara tersebut, beliau berkata, di waktu dia free dia akan baca, sebelum tidur dia akan baca, kemana-mana saja dia akan baca tafsir ini. Nak pergi melancong, naik kereta, di mana saja dia akan bawa tafsir ini, sehingga kan pada pula menjadi agak sukar. Tetapi dah bila menjadi tabian amalan, sehingga dia sayang untuk meninggalkan bahan bacaan, dia berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya dia boleh menghabiskan bacaan tafsir Al-Azhar ini. Saya mengiling kepala dalam diri saya, kalau ini bukan guru agama, seorang bekas ahli parlimen, seorang bekas senator, berazam untuk menghabiskan tafsir Al-Azhar, rasa terkesan dengan diri saya sebagai guru pendidikan Islam yang tak habis lagi membaca buku tafsir Al-Azhar ini. Sudah tentu ini memberi sutikan kepada saya. Sebab itu saya cerita benda ini supaya juga menjadi suatu cerita yang memberi motivasi untuk sama-sama kita melaksanakan untuk sentiasa kita minat untuk baca buku. Jadi yang pertama tadi, yang kedua tadi, merangka strategi baca iaitu 10 minit setiap hari, insya-Allah akan bertambah. Yang ketiganya ialah kita kena sentiasa menyediakan atau memberi ruang kepada menyediakan ruang di rumah kita perpustakaan mini di rumah kita. Bila kita ada perpustakaan mini di rumah kita, bermakna kita akan ada sentiasa masa untuk membaca, kerana kita akan sentiasa melihat buku-buku yang berada di rumah kita. Bahkan tidak pelik sebenarnya. Bahkan saya pernah ada seorang sahabat yang berkata, sentiasa buku dia ada dalam kereta dia, ada tempat dekat sofa dia, ada di sekolah dia. Kenapa? Walaupun ada masa hanya 2 minit, 3 minit, dia akan cuba belik helaian buku untuk membaca. Ini menunjukkan bagaimana dia punya keazaman dia untuk membaca. Ini boleh kita praktikan. Paling kurang kita ada perpustakaan mini di rumah kita, dan insya-Allah dia akan menggalakkan kita untuk membaca, insya-Allah. Yang terakhir sekali, strategi yang boleh saya kongsikan bersama ialah, sekiranya kita ingin membuka minda kita dan menjadi seorang yang suka membaca, hendaklah kita sentiasa berdamping dengan orang yang suka membaca, berdamping dengan cedia kawan, sahabat-sahabat yang suka membaca, sahabat-sahabat yang suka sambung belajar, dengan ulama-ulama yang ikhlas dengan perjuangan. Sudah tentu bila kita melihat keazaman mereka ini, sedikit sebanyak kita akan terpalit juga. Kalau kita berkawan dengan orang yang jual air wangi, sudah tentu walaupun kita tidak membeli air wangi itu, sedikit sebanyak sudah tentu terlekat juga dengan diri kita, pakaian kita dengan air wangi itu. Kalau sekiranya kita berkawan dengan orang yang membaca buku, orang yang suka baca buku dan cendekiawan, orang menyambung belajar dan ulama, sudah tentu kita akan terpias juga dengan kita, dan insya-Allah kita akan minat juga belajar. Dengan strategi-strategi
ataupun dengan perkara-perkara yang saya sebut tadi, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita mengambil bersama supaya kita dapat tingkatkan bacaan kita sesuai dengan tajuk yang saya kupas pada hari ini, iaitu membaca jendela dunia. Bukan sekadar untuk masyarakat, bukan sekadar untuk negara kita yang tercinta ini, bahkan juga untuk seluruh dunia, supaya kita dikenali sebagai seorang yang berilmu, yang boleh menyumbangkan ilmu kita kepada dunia Islam khususnya, insya-Allah. Seterusnya, saya juga menggalakkan ataupun memotivasikan diri saya untuk sentiasa membaca. Dan sudah tentu kita sebagai guru pendidikan Islam yang sentiasa bergeluman dengan murid, pelajar dan masyarakat, sudah tentu perkara yang paling utama dititik beratkan ialah membaca Al-Quran. Atau ada satu hadis yang disebut daripada Abdullah bin Mas'ud, yang maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu pahala kebaikan, dan satu kebaikan bersama 10 kali ganda kebaikan yang dilakukan. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi menunjukkan kepada kita hadis ini bahawa betapa orang yang suka membaca, lebih-lebih Al-Quran, kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pertolongan malaikat Jibril, yang sudah tentu pahalanya berlipat kali ganda. Alangkah ruginya kita bila kita tidak membaca Al-Quran. Kesampingkan dulu bacaan lain, utama Al-Quran itu. Pastikan Al-Quran ini kita baca tiap-tiap hari. Sesibuk mana kita pun, setinggi mana pangkat kita pun, pastikan kita membaca Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kedua, saya juga mengharapkan diri saya juga untuk sentiasa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, hadis 40 Imam Nawawi, atau Riyadhus Salihin, hadis 40 akhir zaman, apa saja yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabawi, untuk kita mengambil pengajaran, periktibaran. Terlebih lagi kita berada di akhir zaman ini yang kita sibuk dengan pelbagai urusan, yang kita sibuk dengan gadget, dengan WhatsApp-nya, dengan Telegram-nya, dengan TikTok-nya dan sebagainya. Mudah-mudahan perkara-perkara ini kita hadam sama-sama. Bahkan saya pernah melihat satu perbincangan dalam satu wawancara di negara Arab, bila seorang pengacara bertanya kepada seorang ulama, bagaimana kita ingin menjadikan keluarga kita dirahmati, diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu menyebut ada 3 perkara. Yang pertamanya ialah kita hendaklah membaca Al-Quran. Sesibuk mana pun, setiap hari kita hendaklah membaca Al-Quran. Yang keduanya adalah membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil pengajarannya. Jadikanlah sirah, hadis-hadis Nabi dan sirah Nabi ini sebagai makanan kerohanian kita untuk diri dan keluarga kita, dan disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiganya, kita melazimi dengan selawat ataupun istighfar sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Sama ada kita nak baca selawat 1 kali, ataupun istighfar 100 kali, ataupun kita nak gabung kedua-duanya, terpulang kepada kita. Ialah di antara intipati ataupun apa yang saya dengar daripada wawancara tersebut. Selain daripada itu, sudah tentu tidak bermakna kita sebagai guru agama Islam bermakna kita tidak perlu membaca
buku-buku lain. Tidak. Keutamaannya pada Al-Quran, Al-Hadis. Kita boleh diteruskan lagi dengan membaca-baca buku agama, tafsir-tafsir Al-Quran, Ibnu Kathir, Qurtubi, Fiqh Mazhab, Fathul Gharib, Iqna, Hidup Ibadat ataupun Tauhid, Aqidah Al-Awam, Akhlaq Ihya Ulumuddin, Sirah Nabi, dan mungkin buku yang kita boleh baca yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi dan sebagainya. Juga bahan-bahan yang berkaitan dengan sejarah Islam, sirah Nabawiyah, sirah Khulafa Ar-Rasyidin, sejarah dunia, sejarah Melayu dan apa saja. Bahkan buku bahan bacaan takhasus yang mungkin kita daripada bidang agama, mungkin kita boleh baca, kita boleh memahirkan diri kita dalam bidang sains, teknologi, perubatan dan sebagainya. Dan kita sebagai guru agama juga sebenarnya bukan kita terhad kepada bahan bacaan sebagai yang saya sebut tadi, bahkan kita boleh baca dari sudut politik, ekonomi, isu-isu dunia dan tempatan. Bahkan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan sukan pun kita sepatutnya baca. Baca santai pun kita akan baca. Kerana apa? Bila kita berdepan dengan masyarakat, kita akan ditanya dengan pelbagai soalan yang tidak terlintas di fikiran kita, yang tidak dijangka oleh kita. Sebab itu kita kena mengambil cakna perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita, sama ada isu ekonomi, isu sosial, isu politik, isu perdebatan, isu sukan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita ada solution, kita ada jawapan dengan segala persoalan yang dikemukakan kepada kita. Lebih-lebih lagi kita sebagai guru pendidikan Islam yang ada tauliah daripada KPM, yang ada diploma pendidikan, sudah tentu masyarakat melihat, oh kita ni berilmu, kita ini berpengetahuan. Oleh sebab itulah akhirnya bagi bagi membuat rumusan pada perkongsian ilmu pada hari ini atau petang yang berbahagia ini, saya ingin mengajak diri saya sekali lagi dan tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian untuk mengambil cakna, untuk mengambil serius dengan apa yang saya perkatakan tadi. Mudah-mudahan perkara ini membuka minda kita untuk sama-sama memertabatkan kepentingan membaca buku ini supaya menaikkan ranking kita, negara kita. Mudah-mudahan masyarakat kita terkesan dengan budaya membaca ini, seterusnya menjadikan masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan, seterusnya menjadikan kita insan peribadi yang mulia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat kepada orang lain dan juga mendapat kecemerlangan dunia dan juga akhirat. Jadi sekadar itulah saja perkongsian ilmu pada petang yang berbahagia ini. Memohon kemaafan kalau ada salah silap fakta, salah silap perkara yang saya sampaikan. Mohon banyak-banyak minta perbetulan jika ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan dilindungi oleh Allah SWT dari segala perkara maksiat dan perkara-perkara yang tidak baik. Semua yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah tadi perkongsian ilmu yang tulus lagi kudus, penuh dengan pengajaran jua teladan. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi bin Yusof atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya mewakili majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan halaqah perkongsian ilmu kita pada hari ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian semua untuk hadir memeriahkan program halaqah Guru Pendidikan Islam Siri 8 tahun 2023 ini. Di kesempatan ini, saya Muhammad Rafiqi bin Arifin ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Marilah sama-sama kita akhiri majlis halaqah pada hari ini
dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr.